Bab 2 Kebangkitan Nasionalisme 2.1 Maksud Nasionalisme. Maksud nasionalisme ialah perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Ia juga berarti semangat kebangsaan yang menjelaskan sikap dan pendekatan berkaitan perjuangan. Seterusnya, menentang penjajahan serta pembelaan terhadap bangsa dan negara. Selain itu, gerakan untuk mencapai kebebasan politik, ekonomi, dan sosial daripada penguasaan orang asing. Berikut ialah pendapat tokoh berkaitan dengan nasionalisme mengikut pandangan mereka. Hans Kohn, gerakan yang meletakkan kesadaran seseorang kepada negara dan bangsa. Profesor William A. Roth, ketegasan orang Melayu disebabkan oleh ancaman terhadap hak kepentingan orang Melayu serta faktor ekonomi. Dr. Burhanuddin Al-Helmi, perjuangan perlu ada persatuan dan perpaduan yang kuat, yaitu National Front. Dr. Suntralinggam, fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia untuk menubuhkan negara sendiri dan memindahkan kedaulatan kepada rakyat. Dato' Onn Jafar, menzahirkan suatu bangsa yang lebih tegap dan kuat boleh berdikari dan mengambil tempat kita yang sebenar di sisi bangsa lain yang tegap dan bersatu. Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid, kesetiaan kepada raja merupakan ciri nasionalisme Melayu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Orang Melayu berpegang pada faham kebangsaan yang bersifat ketanah Melayuan. Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim, perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. 2.2 Perkembangan idea nasionalisme di Barat. Revolusi Keagungan 1688 di England. Sebab berlaku revolusi, keinginan menegakkan kedaulatan, parlimen, dan hak asasi rakyat. Punca tercetus revolusi. Raja James II membelakangkan parlimen semasa menggubal undang-undang. Reaksi ahli parlimen, bangkit menentang pemerintahan raja berkuasa mutlak dengan sokongan Mary II dan Raja William of Orange. Tindakan Raja James II melarikan diri ke Perancis. Sebab dikenali revolusi keagungan ialah peralihan kuasa secara aman tanpa pertumpahan darah. Sumbangan pemerintahan Mary II dan Raja William of Orange ialah kedaulatan parlimen dimantapkan dan Bill of Rights digubal. Revolusi Amerika 1776. Revolusi Amerika merupakan reaksi orang Amerika menentang penjajahan British. Sebab berlaku penentangan ialah British tidak melindungi hak penduduk Amerika yang merupakan sebahagian daripada Empire British. Bilangan tanah jajahan British di Amerika ialah 13 buah. Reaksi penduduk Amerika menentang akta yang diperkenalkan untuk memungut cukai, yaitu Akta Pelayaran, Akta Gula, Akta Stamp, dan Akta Teh. Penduduk Amerika di tanah jajahan melakukan slogan "Tiada cukai tanpa perwakilan" karena tiada wakil Amerika di Parlimen British. Tindakan pemimpin di tanah jajahan, yaitu menubuhkan Kongres yang diketuai George Washington dan mengisytiharkan perang terhadap British untuk mendapatkan kemerdekaan. Kongres meluluskan pengisytiharan kemerdekaan Amerika dan menegaskan menjadi hak penduduk membentuk kerajaan baharu sekiranya sesebuah kerajaan tidak dapat menjamin hak kehidupan, kebebasan, dan kebahagiaan penduduk. Revolusi Amerika kembali pada tahun 1783. Kesan kepada Amerika, 13 buah tanah jajahan digabungkan dan nama baharu ditukar kepada Amerika Syarikat, dan sistem pemerintahan demokrasi diperkenalkan. Revolusi Prancis 1789. Revolusi Prancis tercetus daripada idea nasionalisme yang memperjuangkan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan oleh golongan pemikir Prancis yaitu Jean-Jacques Rousseau dan Voltaire. Penulisan Rousseau menulis The Social Contract yang mengemukakan
keunggulan suara rakyat. Gelaran suara rakyat yaitu hasrat umum yang merupakan kata sepakat golongan yang mempunyai kesadaran. Rousseau berkata, kedaulatan suara rakyat lebih tinggi dan penting daripada institusi raja dan birokrasi. Sasaran golongan revolusi pemerintahan autokratik Raja Louis ke-17 dan golongan bangsawan. Tindakan golongan revolusi ialah memonopoli pelbagai keistimewaan, sebaliknya rakyat terbeban dengan pelbagai cukai. Selain itu, menggempur penjara Bastille dan membebaskan tahanan politik dan seterusnya menggulungkan Raja Louis ke-17. Kesan revolusi, kemunculan republik, dan berakhirnya sistem pemerintahan beraja di Prancis. 2.3 Perkembangan nasionalisme di Asia. Yang pertama, India. Faktor kebangkitan nasionalisme di India merupakan reaksi penduduk tempatan terhadap dasar imperialisme British. Kebangkitan rakyat dalam Dahagi India 1857. Dahagi India 1857. Ia pembentukan yang dilancarkan sepoi atau askar upahan British berbangsa India. Ia merupakan reaksi kepada ancaman pengaruh British terhadap adat, budaya dan agama masyarakat setempat. Isu pada awal memberikan isu sosio-agama. Brahma Samaj dan Arya Samaj, pertubuhan penting yang menggiatkan rasa kecintaan kepada budaya tempatan kesap daripada budaya barat. Pertubuhan perkembangan pendidikan barat membawa kemunculan golongan intelek yang memulakan gerakan lebih tersusun dengan menubuhkan Kongres Kebangsaan India yaitu INC pada 1985. Liga Muslim pula ditubuhkan pada 1986. Pada awal abad, gerakan bersifat radikal oleh Bal Gangadhar Tilak dan Bipin Chandrapal secara militan terhadap British. Selepas Perang Dunia Pertama, INC menjalankan dasar tidak bekerjasama dengan British. Diketuai oleh Mahatma Gandhi yang menjadikan Satyagraha, yaitu bermaksud berpegang teguh kepada kebenaran, sebagai pegangan untuk menggerakkan nasionalisme di India. Selepas Perang Dunia Kedua, INC dan Liga Muslim membentuk jawatan kuasa khas bagi merangka rancangan pembagian India, iaitu negara India dan Pakistan. 1947, bulan 8 tanggal 14, Pakistan telah diumumkan merdeka dengan Muhammad Ali Jinnah sebagai Gubernur Jeneral Pakistan. 1947, bulan 8 tanggal 15, India diumumkan merdeka dengan Jawaharlal Nehru sebagai Perdana Menteri pertama India. Seterusnya, China. Tujuan mengukuhkan peradaban China dalam kalangan orang Cina daripada ancaman penguasaan politik dan ekonomi kuasa asing. Perkembangan bermula dengan penentangan terhadap kelemahan dinasti Manchu yang dianggap orang luar dan kehilangan mandat. Rakyat kehilangan kepercayaan terhadap dinasti Manchu yang gagal menghalang kemasukan pengaruh barat. Gerakan seterusnya bercorak anti-barat kerana menentang campur tangan kuasa barat di China. Peranan Sun Yat-sen mengemukakan 3 prinsip rakyat di San Minchu sebagai ideologi, iaitu nasionalisme, demokrasi dan kebajikan sosial. Menjadi asas revolusi China 1911 yang berjaya menumbangkan dinasti Manchu dan muncul pemerintahan republik di China. Seterusnya, Empire Uthmaniyah dan Mesir. Faktor kesedaran mempertahankan sistem pemerintahan Islam dan agama Islam yang diancam imperialisme barat pada abad ke-19 sehingga mencetuskan gerakan pan-Islamisme dan gerakan Islah. Gerakan pan-Islamisme. Peranan Said Jamal al-Din al-Afghani 1883 merupakan kumpulan Al-Urwah Al-Wuthqa dengan ikatan yang kuat bagi memperkuatkan rasa persaudaraan dan membawa umat Islam maju. Kumpulan ini menerbitkan akhbar Al-Urwah Al-Wuthqa untuk sebar idea penyatuan persaudaraan umat di seluruh dunia untuk bangkit menentang perluasaan kuasa barat.
1914. Empayar Uthmaniyah keluarkan fatwa menyeru umat Islam yang ditindas penjajah barat untuk bangkit berjuang bersama Empayar Uthmaniyah. Gerakan Pan-Islamisme. Peranan Khalifah Abdul Hamid. Pemerintah Uthmaniyah menggerakkan idea Pan-Islamisme dan mendapat sokongan umat Islam di seluruh dunia, termasuklah tanah Melayu. Contohnya kebangkitan Tok Janggut menentang British di Kelantan pada 1915. Gerakan Islah. Ia merujuk gerakan pemulihan Islam. Ia dipelopori Said Jamal al-Din al-Afghani dan Sheikh Muhammad Abduh. Imperialisme Barat di Mesir menyebabkan berlakunya pertembungan budaya Eropah, Amerika dengan budaya tempatan yang mengubah budaya dan tradisi kepercayaan setempat. Ia menyuruh umat Islam berpegang kepada ajaran Islam sebenar yang berpandukan Al-Quran dan hadis, serta memperbaiki kehidupan masyarakat untuk melepaskan diri daripada penjajahan. Yang terakhir, di Jepun, faktor ia digerakkan oleh pemerintah Jepun disebabkan oleh kesedaran untuk mencapai kemajuan bagi mengelakkan ancaman imperialisme Barat. Pemulihan Meiji. Ia dilancarkan oleh Maharaja Mikado Meiji pada 1968 dengan menekankan pemedanan mengikut model Barat supaya Jepun dihormat oleh kuasa Barat. Prinsip dan semangat Bushido sebagai asas membina nasionalisme rakyat dan pemerintah semasa era pemulihan Meiji. Pemulihan meliputi pembaharuan dalam aspek kehidupan yang menjadikan Jepun sebagai negara industri dan kuasa tentera yang kuat. Desakan ekonomi dan nasionalisme melampau oleh tentera menjadikan Jepun sebagai kuasa imperialis di Asia. Semangat Bushido. Sikap sanggup menanggung risiko dan bersungguh-sungguh mencapai cita-cita. Sedia berkorban demi melaksanakan tanggung jawab terhadap ketua dan negara. Assalamualaikum. Dalam video ini, kami ingin membentangkan tentang bab 2, kebangkitan nasionalisme. 2.4. Perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Nasionalisme di Filipina. Nasionalisme peringkat awal berbentuk gerakan propaganda yang dipimpin oleh Jose Rizal. Gerakan propaganda ini menuntut Filipina dijadikan sebahagian daripada wilayah Spanyol yang mempunyai hak yang sama seperti bangsa Spanyol. Jose Rizal menumbuhkan Liga Filipina untuk mendesak kerajaan Spanyol melakukan perubahan politik, ekonomi dan sosial di Filipina. Selepas kegagalan gerakan propaganda, nasionalisme di Filipina menjadi lebih radikal. Andres Bonifacio menubuhkan Katipunan untuk memperoleh kemerdekaan Filipina. Katipunan menerbitkan akhbar Kalayaan untuk menyebarkan idea revolusi kepada rakyat Filipina. Bonifacio melancarkan revolusi Filipina bersama Emilio Aguinaldo. Selepas kegagalan revolusi Filipina, Aguinaldo berjaya mengusir Spanyol dari Filipina dengan kerjasama antara Amerika Syarikat. Namun, periktirahan kemerdekaan Filipina oleh Aguinaldo tidak diiktiraf oleh Amerika Syarikat. Sebaliknya, Amerika Syarikat meletakkan Filipina di bawah penjajahan. Golongan nasionalis bertukar menggunakan saluran diplomasi melalui parti politik sederhana. Sergio Esmina, pemimpin Parti Nasionalis, berjaya dilantik menganggotai Dewan Perhimpunan Filipina. Gerakan menuntut kemerdekaan ini diteruskan sehingga Perang Dunia Kedua. Nasionalisme di Burma, Myanmar. Nasionalisme di Burma ialah manifestasi perjuangan golongan kelas menengah, Sami Buddha, Takin, dan golongan petani menentang imperialisme dan pengaruh British mengancam kedudukan agama Buddha. Persatuan belia ditubuhkan untuk mengekalkan tradisi Buddha, pendidikan dan kebudayaan Burma. Persatuan ini menggunakan isu kasut untuk membangkitkan nasionalisme. Selepas diambil alih oleh pemimpin yang lebih radikal seperti Yu Ba Pe, persatuan tersebut dinamakan Majelis Persatuan Am Kesatuan Burma. Menjelang tahun 1920, revolusi pelajar menuntut penubuhan universiti untuk mereka.
golongan Sami Buddha turut menubuhkan Majelis Am Sangha Samagi dan mencetuskan pemberontakan Sayasan yang diketuai oleh Sayasan, yaitu bekas Sami Buddha, mendapat sokongan golongan petani yang terbeban dengan berbagai jenis cukai. Selepas pengenalan Perlembagaan Burma 1935, perlembagaan ini memisahkan Burma dan India. Perlembagaan tersebut merangsang perjuangan ke arah berkerajaan sendiri. Golongan Takin menubuhkan Parti Dobama Asiawan untuk memperjuangkan kemerdekaan Burma. Pemimpin parti menggelar diri mereka sebagai Takin yang bermaksud tuan dan menegaskan orang Burma mesti bertuankan orang Burma. Dr. Ba Maw yang memenangi pilihan raya pada tahun 1937 kemudiannya dilantik sebagai Perdana Menteri yang pertama. Nasionalisme di Indonesia. Pada awalnya, nasionalisme di Indonesia berkisarkan isu pendidikan untuk mengubah nasib rakyat. Raden Ajeng Kartini mempelopori perjuangan untuk memajukan pendidikan kaum wanita. Pada tahun 1911, karya Kartini, terutamanya surat yang diutuskan kepada rakan-rakannya di Eropa, dibukukan dan diterbitkan dengan judul Hilang Gelap Terbitlah Terang. Karya tersebut mendedahkan dasar diskriminasi Belanda yang menindas dan membawa kemunduran kepada bangsa Indonesia. Kesadaran nasionalisme seterusnya berkembang dengan kemunculan pertubuhan yang lebih tersusun seperti Muhammadiyah untuk mempertahankan agama Islam daripada ancaman sekularisme Barat. Gerakan nasionalisme semakin menjadi radikal dengan penubuhan parti politik yang memperjuangkan kemerdekaan seperti Syarikat Islam. Kepimpinan Sukarno menjadi PNI sebagai sebuah parti yang berpengaruh. Bagi mengukuhkan perjuangan pertubuhan ini, Sukarno mempelopori pembentukan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. PPPKI ialah gabungan organisasi dan parti politik Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nasionalisme di Thailand. Nasionalisme di Thailand berbeza daripada gerakan nasionalisme di negara lain kerana Thailand tidak dijajah oleh negara barat. Nasionalisme ini bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan negara dan menuntut penglibatan rakyat. Antara langkah pemodenan oleh Raja Mongkut ialah membina hubungan baik dengan kuasa barat, melaksanakan birokrasi barat, penasihat barat dibawa masuk untuk melatih pengawal tempatan. Pemodenan diteruskan oleh Raja Chulalongkorn. Rakyat menentang Raja Vajirabut. Hal ini disebabkan oleh kelemahan pentadbiran Raja Vajirabut dan penguasaan politik oleh kerabat raja. Nai Pridi Panomyong dan Field Marshal Phibul Songkram menubuhkan Parti Rakyat dan melancarkan revolusi Thai. Pemerintahan raja berperlembagaan diperkenalkan. Raja diletakkan pada kedudukan tertinggi tetapi tidak mencampuri pentadbiran kerajaan. Rakyat menentang penguasaan ekonomi oleh kapitalis barat dan orang Cina. Perdana Menteri Phibul Songkram meluluskan undang-undang iaitu menyekat penguasaan ekonomi orang Cina dan menggalakkan penglibatan pribumi dalam kegiatan ekonomi. Dasar bekerjasama dengan Jepun menyebabkan Thailand tidak dijajah Jepun. Nasionalisme di Vietnam. Gerakan nasionalisme dipelopori oleh golongan Mandarin yang memperjuangkan pemulihan sistem pemerintahan beranjak. Kemunculan golongan intelektual meningkatkan kesedaran politik dan gerakan anti-Prancis. Ianya disalurkan melalui akhbar Tribune Indich dan Clock Valley diterbitkan. Ianya untuk mengkritik penindasan Prancis dan menuntut hak rakyat Vietnam. Selepas Perang Dunia Pertama, bercorak revolusi dan mempunyai dua aliran iaitu nasionalisme dan komunisme. Parti nasionalisme iaitu Vietnam Quoc Dam Dac VNQDD
pimpinan Nguyen Thai Hoc. Parti Komunisme pula ialah Parti Komunis Vietnam PKV pimpinan Ho Chi Minh. VNQDD melancarkan pemberontakan untuk mengusir Perancis. Perancis menangkap pemimpin VNQDD dan menghukum bunuh Nguyen Thai Hoc. Gerakan revolusi diteruskan oleh Ho Chi Minh. Ho Chi Minh berjaya mengisytiharkan kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam di Vietnam Utara. Vietnam Selatan berada di bawah pengaruh Perancis dan Amerika Syarikat. Gerakan nasionalisme diteruskan sehingga Republik Vietnam terbentuk.